Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizaldin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 10 Mac 2023. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa atas 6 pertuduhan membabitkan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah dan 2 kesalahan pengubahan wang haram antara tahun 2020 hingga 2022 yang lalu. Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan pertama hingga keempat, ahli Parlimen Paguh ini didakwa sebagai seorang pegawai badan awam iaitu Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Bersatu telah menggunakan kedudukan untuk suapang wang berjumlah RM232.5 juta daripada seorang individu dan 3 syarikat. Bagi pertuduhan kelima dan keenam, Muhyiddin didakwa atas 2 pertuduhan iaitu sebagai Presiden Bersatu menerima hasil daripada aktiviti haram masing-masing RM120 juta dan RM75 juta daripada sebuah yayasan yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB bank milik parti itu. Mahkamah kemudian membenarkan Muhyiddin diikat jamin RM2 juta bagi kesemua pertuduhan beserta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah juga menetapkan 26 Mei ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Sementara itu, pendakwaan ini menjadikan Muhyiddin sebagai bekas Perdana Menteri kedua didakwa di mahkamah atas kesalahan menerima rasuah dan pengubahan wang haram selepas Datuk Seri Najib Razak. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan pendirian tidak akan mengajak penyokong parti itu untuk turun ke jalanan bagi mempertahankan dirinya. Bekas Perdana Menteri itu memberitahu beliau tidak mahu membebankan rakyat untuk membela dirinya, sebaliknya terus patuh kepada undang-undang dan memelihara keamanan negara. Saya tidak akan mengajak saudara-saudari turun ke jalanan untuk mempertahankan diri saya. Ini adalah zaman kegawatan ekonomi akibat COVID-19. Rakyat sedang mengalami kesusahan hidup dan saya tidak mahu membebankan rakyat untuk membela diri saya. Kita semua mesti patuh kepada undang-undang dan pelihara keamanan negara. Apa yang saya harapkan hanyalah titipan doa daripada saudara dan saudari sekalian supaya saya diberikan keadilan dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama ada akan melepaskan jawatannya sebagai Presiden Bersatu, Muhyiddin memberitahu perkara tersebut akan dibawa kepada Majlis Tertinggi Parti untuk membuat keputusan dalam masa terdekat. Sebelum itu, beliau turut akur dengan apa jua keputusan yang akan dibuat oleh Majlis Tertinggi Parti berkenaan. Himpunan Solidariti terhadap Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin di hadapan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam disiasat pihak berkuasa selepas menimbulkan kemarahan petugas media yang membuat liputan. Ketua Polis Daerah Putrajaya Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata laporan telah dibuat oleh pegawai medan bertugas di lokasi Perhimpunan Solidariti terbabit. Beliau turut mengulas dianggarkan seramai 150 hingga 170 individu terdiri daripada petugas media dan penyokong berkumpul di hadapan pejabat SPRM bagi menyokong pengerusi PN tersebut. Sebelum ini, SPRM mengesahkan Muhyiddin yang juga Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu ditahan pada jam 1 petang selepas hadir memberi keterangan mengenai siasatan jana wibawa serta kes berkaitan. Siasatan kemudiannya dijalankan terhadap kes terbabit di bawah Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Datuk Seri Johari Abdul Ghani dilantik secara rasmi bagi mengetahui pasukan petugas untuk menyelesaikan beberapa isu membabitkan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Beliau yang merupakan bekas Menteri Kewangan kedua tersebut telah dilantik oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kritikan yang diberikannya berhubung langkah yang perlu diambil kerajaan dengan Goldman Sachs bernilai $2.5 bilion. Ahli Parlimen Titiwangsa itu sebelum ini menggesa kerajaan agar melakukan siasatan terhadap peranan pihak yang terbabit dalam penyelesaian dengan Goldman Sachs, menyifatkan itu sebagai tidak adil dan meragukan. Johari turut menambah sabitan terhadap 2 bekas pekerja Goldman Sachs turut melengkapkan lagi bukti penyelesaian itu meragukan.
Goldman Sachs bertindak sebagai penasihat kewangan dan pengurus utama kepada 3 bond yang dikeluarkan 1MDB bernilai 6.5 bilion US dollar sekaligus turut meraih 600 juta US dollar sebagai komisen. Dalam perkembangan yang sama, Mahkamah New York hari ini menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada bekas pegawai bank Goldman Sachs, Roger Ng, kerana terlibat dalam skandal 1MDB, manakala Tim Lechner yang juga pernah menjadi ketua Goldman di Asia Tenggara masih belum dikenakan hukuman. Membuka gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami hidangkan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Seorang anggota Jabatan Perkutan Jalan JPJ mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Melaka hari ini atas pertuduhan menerima suapan berjumlah RM1,400 daripada sebuah syarikat pengangkutan 3 tahun lalu. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh Cik Fazli Izzuan Cik Johari didakwa menerima wang berjumlah RM700 tanpa balasan untuk melindungi pemandu lori syarikat terbabit. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 165 Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM1,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melapor diri setiap bulan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sehingga kes selesai. 9 buah rumah di perkampungan nelayan yang wujud sejak tahun 1949 dikenali sebagai kampung wireless musnah dalam satu kejadian kebakaran awal pagi tadi. Menurut Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri Henry Adriman Shah, pihaknya telah mengerahkan 17 anggota penyelamat sejurus menerima laporan kejadian sekitar jam 7.15 pagi. Tambahnya, tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini, namun 80 penduduk kehilangan tempat tinggal, manakala punca kebakaran masih lagi dalam siasatan. Kampung wireless yang terletak di tebing Sungai Miri mempunyai hampir 100 buah kediaman yang kebanyakannya dibina dengan struktur tidak kekal. Bekalan tenaga nuklear terbesar Eropah terputus lepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu di seluruh Ukraine sehingga mengorbankan 9 nyawa. 81 peluru berpandu yang dilepaskan merupakan serangan terbesar melanda negara itu. Menurut Ketua Staf Ukraine Andrei Yermak, serangan Rusia turut membunuh 3 orang di bandar selatan Kherson selepas sebuah perhentian pengangkutan awam dibedil peluru berpandu. Dalam pada itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Penjajahan Atlantik Utara NATO Jens Stoltenberg menegaskan semua pihak untuk berhati-hati mengeluarkan kenyataan media mendakwa pro-Ukraine menjadi dalang dalam letupan paip Nord Stream yang membekalkan tenaga Rusia ke Eropah. Sekurang-kurangnya 7 maut dan beberapa individu cedera dalam insiden tembakan di sebuah gereja bandar Hamburg, utara Jerman malam tadi. Insiden berlaku selepas pukul 9 malam waktu tempatan dan ketika tembakan dilepaskan, unit polis secara kebetulan berada di lokasi kejadian. Pihak polis kemudiannya memindahkan orang ramai termasuk seorang wanita yang hamil ke tempat perlindungan dan motif serangan belum dapat dikenal pasti. Jurucakap pihak polis berkata mereka menemui seorang individu tidak bernyawa yang dipercayai penyerang dan masih menunggu pengesahan. Kenyataan awal polis di laman Twitter memberitahu polis menolak penibatan penyerang lain dan operasi besar-besaran sedang dijalankan untuk siasatan.
Johor merekodkan pelaburan langsung asing FDI tertinggi dalam negara bagi tahun 2022 iaitu sebanyak 70.6 bilion ringgit. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata kemusukan pelaburan tersebut akan menghasilkan lebih 12,000 peluang pekerjaan dan perniagaan kepada penduduk negeri ini. Beliau merakamkan penghargaan kepada agensi kerajaan negeri dan pusat yang bekerja keras menghasilkan kejayaan tersebut. Katanya kerajaan negeri komited dalam memastikan Johor terus menjadi destinasi pelaburan utama di rantau ini. Pada 2022, Johor merekodkan jumlah pelaburan tertinggi diikuti Selangor dengan 60.1 bilion ringgit, Sarawak 28.2 bilion ringgit, Kuala Lumpur 25 bilion ringgit dan Pulau Pinang 16.3 bilion ringgit. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sedang giat menilai dan memperincikan kaedah terbaik bagi melaksanakan kemudahan penggunaan baki caruman Akaun 2 sebagai sokongan untuk pencarum membuat pinjaman peribadi. Dalam satu kenyataan hari ini, KWSP menjelaskan bahawa pihaknya turut akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan bagi memastikan pelaksanaan tersebut lancar. Tambah kenyataan itu lagi, maklumat lanjut mengenai pelaksanaan kemudahan tersebut akan diumumkan oleh KWSP pada masa akan datang. Terdahulu, Anwar yang juga Menteri Kewangan memaklumkan bahawa kerajaan bercadang memperkenalkan kaedah yang membenarkan pencarum membuat pinjaman wang dengan menggunakan wang caruman di agensi itu sebagai cagaran kepada bank, namun hanya bagi mereka yang benar-benar perlu mengeluarkan wang. Velodrome Azizul Hasni Awang yang siap dibina tahun lalu dijangka mula digunakan secara rasmi bulan hadapan. Kelewatan penggunaan stadium tersebut berikutan isu trek velodrome yang dibina menggunakan konkrit telah didapati agak beralun dan tidak sesuai untuk digunakan atlet ketika sesi ujian yang dijalankan pelumba pertengahan Julai lalu. Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Terengganu, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, kerja-kerja membaiki venue itu kini sedang giat dijalankan oleh kontraktor yang terlibat. Dalam hari itu, beliau turut menambah Persatuan Lumba Basikal Terengganu PLBT telah merancang sebuah kejohanan sebagai tanda velodrome itu selamat untuk digunakan para atlet. Untuk rekod, velodrome yang terletak di Dungun Terengganu itu mula dibina pada 2010 dengan kos keseluruhan dianggarkan mencecah hampir 11.8 juta ringgit. Pemain perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia dilihat masih bergelut dengan prestasi apabila tersingkir pada pusingan kedua terbuka Jerman malam tadi. Pemain nombor 4 dunia tersebut gagal menepati jangkaan sebagai pilihan utama kejohanan setelah tewas kepada pemain nombor 49 dunia dari Taiwan Li Qiaohao pada pertarungan yang berlangsung selama 57 minit di Mulheim. Juara All England itu dilihat menguasai set pertama dengan mendahului selesa 17-7 sebelum menang 21-15. Namun pada set kedua, Zijia seakan hilang fokus dan melepaskan kelebihan mencari mata akhir apabila memberikan 6 mata berturut-turut kepada lawan sebelum tewas 20-22. Dalam set penentuan, Zijia cuba bangkit dari ketinggalan dan berjaya mendahului 21-20, namun tuah tidak memihak kepadanya apabila Qiaohao berjaya meraih 3 mata berturut-turut sebelum bergelar juara. Tanpa bimbingan jurulatih, Zijia dijangka bakal menyertai All England di Birmingham pada 14 hingga 19 Mac ini serta terbuka Switzerland di Basel dari 21 hingga 26 Mac ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 11 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.